orang ulul albab ni dikurniakan oleh Allah memandang dengan pandangan hati mereka. Setelah berbagai hijab hati mereka diangkat oleh Allah, memandang ayat-ayat Allah yang berada yang tersirat dalam semua kejadian. Sebabnya ialah pada ayat yang ke-191 Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini, daripada ayat ini kita dapat faham, oh, ulul albab ni dikurniakan oleh Allah melihat ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian, kerana mereka ini terus berzikir dan tafakur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim, terus berzikir. Syekh Fakhrul Razi dia kata, mereka itulah yang terus berzikir dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk berbaring, ya, sakit ke sihat ke, senang ke susah ke. Berdiri ni bukan kita berdiri di surau ni tuan-tuan. Berdiri itu orang berjalan berdirilah. Betul tak? Makna dalam keadaan berdiri, sama berjalan, bekerja di ladang, ya, terus berzikir. Duduk kita faham lah, ya. Baring kita faham, ya, berbaring. Kata guru saya satu masa dulu, sibuk-sibuk di Sabah, tanda ajaran sesat ni ialah bila berzikir dalam kelambu. Ini tak disyariatkan dalam Islam. Kata guru saya, dalam Quran ada isyarat orang berzikir dalam kelambu. Ayat inilah, mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka, berdiri ke duduk berbaring. Kalau macam negeri kita ni tuan-tuan, banyak nyamuk, kita tidur dalam kelambu, kita berzikir. Kata guru saya, itu berzikir dalam kelambu. Betul tak? Maknanya ada isyarat daripada ayat ini, ya, ada orang Islam yang berzikir dalam kelambu. Ketika tidur banyak nyamuk, tapi sebenarnya zikir dalam kelambu ni mengambil berdasarkan, dalilnya yang didasarkan kepada pertama sekali gua di mana Nabi Muhammad tahanus 3 tahun. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf di masjidnya di Madinah selama 10 hari akhir bulan Ramadan, kecuali tahun di mana baginda wafat, baginda iktikaf selama 20 hari. Semasa Rasulullah iktikaf di masjidnya itu, Nabi tidak berada dalam keadaan bebas, baring sana baring sini, duduk sana duduk sini, tak ada. Nabi, ya, akan buat satu khibah dan dia duduk dalam khibah itu, bukan berbaring, duduk. Ini ada disebut dalam Sahih Muslim ni. Khibah itu ialah satu kemah kecil, yang boleh Nabi duduk seorang. Nabi duduk seorang, bukan Nabi tidur seorang. Tentu kita faham, duduk dengan tidur lain. Jadi kemah itu dibuat daripada tentulah kulit unta ke kulit kambing. Nabi akan duduk dalam tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak tiru betul-betul sunnah Nabi, ya, ini ada dalam Sahih Muslim. Kita buat kemah kecil, mungkin 4 segi lah, ataupun bentuk kun, daripada kulit, kita duduk situ. Orang ramai tengok, pelik juga ni, siapa ni,
dia berzikir dalam kelambu, dalam khibak dibuat daripada kulit binatang, letak pula dalam masjid. Jawatan kuasa masjid pun tak benarkan. Kalau kita kata ini sunnah Nabi. Jadi daripada sinilah tuan-tuan, ulama tasawuf itu satu masa dulu bila berzikir itu di dalam bilik. Dalam kitab Syiarus Salikin pun ada, dalam bilik. Bilik itu kalau boleh satu bilik seorang, jangan campur-campur sebab terganggu. Jadi pada satu masa dulu buat bilik-bilik, kan buat bilik ni jadi masalah, mahal lah, itulah, inilah. Daripada sinilah tuan-tuan dibuatlah kaedah pakai kain saja, asalnya tabir-tabir saja. Daripada sinilah, daripada tabir-tabir saja kelambu. Itu asal-asal usulnya. Jadi orang berzikir dalam kelambu ni bukan sesat, ada asasnya. Katalah kita tak boleh jadikan dalil yang Nabi itu berzikir dalam gua, yang Nabi itu berzikir dalam khibak. Kita tak mau ambil ni, kita ambil kelambu saja. Rasulullah tak pernah berzikir dalam kelambu, kita cakap gitu. Ada juga dalilnya, sebab dalam usul fiqh ada kaedah begini, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi hujjah, at-tarku laisa bil hujjah. Apa maknanya? Apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah itu tidak boleh dijadikan hujjah. Kalau orang yang faham Wahabi, dia guna ni, Rasulullah tak buat. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah dalam ulama fiqh, ulama fiqh sudah sepakat tidak boleh dijadikan alasan. Sesuatu yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat, selagi tidak dilarang. Dalam Quran tak ada larangan, dalam hadis tak ada larangan. Contohnya macam mana? Tadilah Rasulullah tak pernah berzikir dalam kelambu. Maknanya ini at-tarku, tinggalkan. Rasulullah meninggalkannya. Tapi didapati tak ada ayat Quran yang mengharamkan orang berzikir dalam kelambu. Juga tidak ada hadis Nabi yang melarang orang Islam berzikir dalam kelambu. Jadi asal sesuatu ikut kaedah usul fiqh, al aslu fil asya mubahun. Asal tiap-tiap sesuatu itu harus. Jadi oleh kerana tidak ada dalil Quran, tak ada dalil ayat Quran, maka zikir dalam kelambu ini harus. Kalau kita kata Rasulullah tak buat, itu tak boleh jadikan alasan. Itu tak boleh dijadikan alasan. Saya ingat ada dua seminar, satu di Seremban, tak salah saya, satu lagi di Pahang. Di Pahang itu tak salah saya 2005 ke 2006. Seminar tasawuf antarabangsa di Pahang. Menggunakan yang menulis kertas kerja ni ramai ulama daripada tanah Arab ni. Salah satu kertas kerja itulah bertajuk at-tarku laisa bi hujjah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tak boleh dijadikan hujjah, bahawa perkara itu tak boleh dibuat selagi tidak ada dalil yang melarang daripada Quran atau sunnah atau kata-kata ulama, tak ada. Jadi misalnya tadilah berzikir dalam kelambu. Tapi osak-osak kita ni mudah saja. Ni zikir dalam kelambu ni sesat. Ini akhir zaman, fitnah.
Fitnah akhir zaman memang inilah. Ada sebuah hadis Nabi. Nabi bersabda, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasamuhu ulama'uhum masajiduhum amiratun wa ya kharrabun ulama'uhum asyarra man tahta adimis sama minhum takhrujul fitnah wa sata'udu ilaihim. Apa maknanya? Kata Nabi, akan sampailah nanti satu masa di mana Islam tinggal namanya. Balai Islam, itu Islam, ini Islam, institut macam-macam lah, Islam, semua Islam, nama saja, dan tidak tinggal daripada Quran kecuali tulisannya. InsyaAllah tulisan Quran tu tak hilang. Tapi dalam majalah Mustika, tadi saya baca ada seorang perempuan, dia mimpi Nabi Allah Khidir, lepas tu akhirnya dia tengok Quran kosong mesti. Ini mimpi-mimpi ni tak boleh nak guna tuan-tuan, sama anda benar atau salah tak boleh guna. Maknanya kita tak boleh nak jadikan panduan, kerana syaitan boleh melakukan macam-macam yang hebat-hebat. Jadi hadis Nabi tadi apa? Tidak apa ni, la yabqa minal qur'ani illa rasamahu, tidak ada dari Quran itu tinggal tulisannya. Masajiduhum kharrabun, masjid-masjid masajiduhum amiratun, masjid-masjid cantik-cantik, oh hebat-hebat. Wa ya kharrabun, tapi kosong daripada manfaat. Masjid cantik tapi kosong daripada manfaat. Ulama'uhum, para ulama'nya pada masa itu, asyarra man tahta adimis sama. Ulama' pada masa itu menjadi sejahat-jahat makhluk di bawah langit. Pasal apa? Minhum takhrujul fitnah, daripada ulama' itulah keluarnya fitnah, dahirnya berbagai fitnah. Wasata'udu ilaihim, fitnah itu akan balik kepada mereka. Sebab itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun kharib. Sesiapa yang buat fitnah terhadap orang-orang mukmin dan mukminat, mereka itu tidak bertaubat, maka bagi mereka itu azab jahannam, akan diazab di neraka besok. Walahum azabul kharib. Azab jahannam lain, ini azab neraka. Walahum azabul kharib, kharib ini terbakar. Kata setengah ulama, rumahnya mungkin terbakar, keretanya mungkin terbakar, orangnya sendiri mungkin terbakar di dunia ini, atau apa-apa saja, ini kerugian. Jadi itulah tuan-tuan, akhir zaman memang begitu. Orang tak cermat.